Remaja hamil luar nikah. Dengan perkembangan zaman dan pergaulan bebas anak muda sekarang, ia menuntut masyarakat untuk peka dengan isu yang disifatkan semakin membimbangkan ini. Mengapa ia berlaku dan siapa harus dipersalahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Natasha binti Muhammad Rizal dan nombor matrik saya ialah 23 DRM 21F1003. Assalamualaikum. Nama saya Nur Syafiqah binti Zulkifli. Nombor matrik saya 23 DRM 21F1014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasfa Nur Huda binti Hazri. Nombor matrik saya ialah 23 DRM 21F1024. Saya dari kelas DRM 2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hazira binti Lukman. Nombor matrik 23 DRM 21F1027. Pendahuluan. Masalah pergaulan bebas. Masalah pergaulan bebas dalam kalangan politeknik telah lama dibincangkan dan menjadikan salah satu isu sosial dalam negara ini. Pelbagai pihak di setiap lapisan masyarakat memandangkan isu ini sebagai isu masalah yang perlu ditangani secara holistik kerana para remaja merupakan generasi yang akan mewarisi negara kita pada masa hadapan. Memandangkan isu ini sebagai isu masalah yang perlu ditangani secara holistik kerana para remaja merupakan generasi yang akan mewarisi negara kita pada masa hadapan. Islam juga telah mensyariatkan bahawa lelaki dan wanita perlu diasingkan bermula daripada umur 10 tahun lagi. Lelaki dan wanita yang bersaudara perlu dipisahkan dari tempat tidur mereka. Manakala bagi lelaki dan wanita yang bukan bersaudara pula perlu ditegah dari bergaul setelah mereka mencapai akhir balik. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dilihat menjadi penyumbang kepada masalah kebejatan akhlak dalam masyarakat Malaysia kini, khususnya di kalangan mahasiswa politeknik. Dalam konteks kehidupan mahasiswa, antara masalah yang begitu ketara dihadapi oleh mereka ialah kegagalan menguruskan perasaan dan emosi dengan betul dan berkesanan. Terdapat juga mahasiswa daripada politeknik yang terlibat dalam perbuatan zina, kehamilan luar nikah, seterusnya pengguguran bayi sehingga menjejaskan pelajaran yang sepatut diutamakan. Malangnya, ada antara mahasiswa yang terlibat dalam gejala yang tidak bermoral ini terdiri dari pelajar pintar yang menjadi harapan utama ibu bapa, keluarga dan politeknik. Perbuatan yang dilakukan tidak hanya mencemar maruah diri tapi turut mencemarkan nama ibu bapa di mata masyarakat. Insiden yang berlaku ini sedikit sebanyak memperlihatkan bahawa mereka masih tidak mempunyai prinsip yang teguh dan bentang diri yang kukuh untuk berdepan dengan cabaran dunia remaja. Maka dengan ini kita sewajarnya dekatilah mereka dan bimbinglah mereka yang bermasalah agar mereka tidak terus dilalaikan dengan maksiat. Dengan itu, gejala sosial dalam kalangan remaja dan mahasiswa di politeknik dapat ditangani dengan lebih aktif. Pihak politeknik terutamanya bahagian hal ehwal pelajar HEP perlulah memainkan peranan yang sangat penting dalam menangani gejala sosial dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Justru dasar pengasingan penginapan mengikut jantina diharapkan dapat dilaksanakan secara menyeluruh untuk setiap kolej kediaman mahasiswa dan mahasiswi oleh politeknik. Inilah langkah asas yang dilihat paling
praktikal dalam menangani gejala sosial dalam kalangan mahasiswa. Inilah langkah asas yang dilihat paling praktikal dalam menangani gejala sosial dalam kalangan mahasiswa selain penguasaan peraturan tata tertib politeknik terhadap pelajar dan konsisten dan berhemah. Seterusnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas, kesan dan langkah-langkah untuk menangani masalah pergaulan bebas di politeknik. Kebanyakan remaja hari ini menggayakan gaya hidup bebas yang bertentangan dengan nilai dan etika hidup masyarakat. Fenomena pergaulan bebas pada masa kini seringkali menimbulkan kesan-kesan yang tidak baik dalam kalangan umat Islam. Pergaulan bebas adalah budaya hidup masyarakat barat yang menyebarkan dan menyebabkan pelbagai gejala penyakit sosial yang akan berlaku. Penyimpangan seks iaitu zina, sesuatu perkara yang amat keji dan mesti dihindari oleh setiap Muslim sebagaimana firman Allah yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang sangat keji dan satu jalan yang sangat buruk. Alam remaja adalah alam yang sangat mencabar sehingga disebut oleh Nabi dalam satu senarai orang kenamaan akhirat adalah remaja yang terselamat dan menyelamatkan diri daripada zina. Terdapat pelbagai faktor atau punca terjadinya pergaulan bebas yang semakin meningkat dari semasa ke semasa dan dalam keadaan yang amat membahayakan. Yang paling penting ialah berpunca daripada diri remaja sendiri. Semasa di peringkat remaja, manusia mengalami perkembangan fizikal dan emosi yang sangat ketara berbanding di peringkat kanak-kanak. Waktu remaja merupakan titik permulaan kepada kemahuan untuk merasai kebebasan. Kebebasan yang dimaksudkan adalah dari aspek fizikal dan emosi yang di mana remaja tidak mahu dikongkong pergerakannya serta pemikirannya. Kemahuan sedemikian seringkali menjadi punca remaja mudah terpengaruh dengan pergaulan bebas dan akhirnya mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri. Pada usia remaja juga, kita akan mengalami perasaan ingin tahu serta kehendak mencuba perkara-perkara baru dalam hidup. Dorongan perasaan ini jika tidak dibimbing dengan pemikiran yang waras akan menyebabkan remaja mencuba perkara-perkara negatif walaupun telah mengetahui kesan buruknya sejak awal lagi. Yang kedua ialah kurang perhatian daripada ibu bapa terhadap anak. Keluarga mempunyai peranan yang sangat besar terhadap perkembangan anak remaja. Remaja yang sering menerima tekanan dan tidak mendapat kepercayaan daripada ahli keluarga sendiri sering memilih untuk keluar dari rumah bagi mengelakkan masalah. Sebaliknya, keluarga yang mampu memberi kasih sayang yang mencukupi akan menyebabkan remaja merasai dirinya lengkap bersama-sama dengan keluarga. Kaedah penjagaan anak-anak yang terlalu mudah menghukum atau pilih kasih akan menyebabkan remaja automatik memberontak serta memilih untuk menjauhkan diri daripada ahli keluarga itu sendiri. Berbeza dengan ibu bapa yang cuba memahami anak remaja serta berusaha untuk menjadi rakan kepada anak mereka sendiri, iaitu mereka akan mendapat kepercayaan daripada anak-anak untuk menjadi tempat perluahan masalah sekaligus mengurangkan risiko-risiko anak untuk bergaul rapat dengan orang yang tidak dikenali. Konflik dalam keluarga juga turut memainkan peranan yang besar dalam mempengaruhi remaja untuk menjauhi keluarga serta mencari teman rapat atau pasangan di luar. Masalah dalam perkahwinan, kewangan, pekerjaan, ibu bapa dan ahli keluarga lain adalah antara isu dikenal pasti sebagai konflik dalam kekeluargaan. Kegagalan ibu bapa dan ahli keluarga menangani permasalahan yang wujud menyebabkan remaja lebih selesa untuk berada di luar. Kekurangan masa yang diperuntukkan oleh ibu bapa terhadap anak-anak remaja juga menyebabkan mereka memilih untuk menjalani hubungan dengan pasangan. Senario kehidupan hari ini yang memerlukan ibu bapa bekerja lebih masa, menjalankan lebih dari satu pekerjaan serta pekerjaan jarak jauh, mengurangkan lagi masa berkualiti yang mampu diluangkan oleh ibu bapa bersama anak-anak. Yang ketiga ialah
kurang didikan agama. Ibu bapa tidak mengambil berat untuk mengajar ilmu agama kepada anak mereka. Walaupun remaja tersebut dihantar ke sekolah agama dan diajar tentang agama, tetapi penekanan yang kurang daripada ibu bapa akan menyebabkan mereka rapuh dan jauh dalam soal membabitkan pergaulan bersama jantina yang berlainan. Kebanyakan remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas mempunyai kelemahan iman, ketandusan ilmu dan kurangnya penghayatan agama mendorong seseorang itu dikuasai oleh nafsu daripada menggunakan akal fikiran yang waras. Tahap iman manusia hidup dalam jiwanya yang lemah dan kosong. Manusia yang lemah tidak takut dan gentar akan hari pembalasan di akhir akhirat. Akibatnya, mereka tidak dapat membezakan kebaikan dan keburukan antara kebenaran serta kebatilan. Seterusnya, pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya yang baik akan mengajak serta mempengaruhi remaja ke arah perkara-perkara yang berfaedah. Namun begitu, rakan sebaya yang juga terlibat dalam masalah sosial sering berjaya mempengaruhi rakan yang lain kerana usia yang hampir sama membolehkan kepercayaan diperoleh dengan mudah. Rakan sebaya yang berkongsi masalah yang sama menyebabkan remaja merasakan rakan adalah orang yang paling memahami dirinya dan mengetahui jalan penyelesaian terbaik, sedangkan tidak semuanya berkeadaan begitu. Sebagai anak remaja yang kebanyakannya gemar berkawan secara berkumpulan, remaja juga didapati mudah mengikut ajakan rakan sebaya agar mereka mudah diterima dalam kumpulan. Remaja mahu dikatakan mudah mengikut arus perubahan yang ditunjukkan oleh rakan-rakan. Oleh yang demikian, walaupun ada kalanya mereka telah mengetahui keburukan perlakuan tersebut, namun remaja masih melakukannya kerana ingin mendapatkan kepercayaan daripada rakan-rakan. Pengaruh media massa. Kemunculan media massa yang terlalu meluas menyebabkan remaja amat mudah terdedah dengan pelbagai maklumat. Walaupun pengetahuan kini berada di hujung jari sahaja, namun tidak semuanya sesuai untuk diketahui oleh remaja. Masalah keruntuhan akhlak termasuklah pergaulan bebas adalah berpunca daripada maklumat-maklumat tanpa sepadan yang diperolehi oleh remaja melalui media massa. Sebagai golongan yang masih belum mampu untuk menapis maklumat secara rasional, remaja akan terpengaruh dengan keseronokan dan yang dipamerkan serta mengambil keputusan untuk berpasangan serta terlibat dalam pergaulan bebas. Seperti yang diperkatakan sebentar tadi, ia merupakan antara faktor atau punca berlakunya pergaulan bebas di kalangan berlainan jantina iaitu lelaki dan perempuan. Saya akan menerangkan tentang kesan daripada pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dalam kalangan pelajar Politeknik di Malaysia. Terdapat banyak kesan buruk yang berlaku ke atas aktiviti pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dalam kalangan pelajar politeknik. Antara kesannya ialah kesan sebagai individu, masyarakat serta negara. Kesan terhadap individu dapat menjatuhkan maruah diri dan keluarga, dibenci masyarakat dan mudah mendapat penyakit HIV dan AIDS. Kesan terhadap masyarakat pula, masyarakat akan memandang serong, masyarakat tidak akan mempedulikan seseorang itu jika dia ditimpa masalah dan masyarakat tidak akan bergaul dengan seseorang tersebut. Manakala kesan terhadap negara, negara akan dipandang serong oleh negara yang lain dan juga masalah sosial akan semakin bertambah dan negara serta ekonomi akan semakin merosot. Kesan daripada pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan dalam kalangan pelajar politeknik di Malaysia serta dalam kalangan remaja ialah seks bebas. Perkara ini berlaku kerana pergaulan yang bebas akan mewujudkan cara mudah untuk melampiaskan nafsu syahwat. Seks bebas boleh mengakibatkan hamil anak luar nikah, penyakit HIV, sifilis dan gonoria. Seks juga boleh mengakibatkan individu menjadi pelupa, lemah tenaga syahwat dan boleh bertindak menjadi perogol sekiranya kehendak mereka di luar batasan. Ada juga kes sumbang mahram yang berlaku. Kesannya juga mengakibatkan hamil anak luar nikah, malu kepada kaum keluarga dan generasi yang porak-poranda dan masyarakat dalam negara yang rosak akhlak. Hubungan sesama ahli keluarga akan menjadi renggang dan bermasam muka
tidak seperti kebiasaannya ikatan keluarga yang ceria serta bahagia. Maka, selepas berlakunya hamil anak luar nikah, pasti kes pembuangan bayi berlaku dalam kalangan ibu yang muda. Dalam kes ini, pelajar dan remaja yang kurang pegangan agama serta hilang hala tuju akan menjadi tidak berkeperimanusiaan, membuat keputusan untuk meninggalkan anak yang baru lahir serta tidak bersalah itu di tempat-tempat seperti tong sampah serta tempat awam. Pergaulan seks ini sering berlaku dalam kalangan remaja yang tidak berfikiran matang. Selain itu, kesan daripada pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan menyebabkan keruntuhan akhlak serta kemerosotan pelajaran para pelajar. Akibat daripada pergaulan anak-anak yang terlalu bebas, mereka mudah saja berkawan dengan individu-individu yang tidak dikenali. Para pelajar serta remaja terdedah dengan rakan-rakan yang tidak memberi faedah kepada mereka seperti kumpulan-kumpulan yang tidak baik serta berakhlak seperti kumpulan mak rempit dan gangster. Kumpulan-kumpulan tersebut memberi pengaruh yang buruk kepada mereka. Akibatnya, para pelajar menjadi kurang menghormati orang-orang yang berada di sekelilingnya serta ibu bapa mereka sendiri. Mereka menjadi pemberontak sekiranya perkara yang mereka mahukan tidak dituruti. Selain itu juga, mereka menjadi berani melawan ibu bapa mereka dan juga berani mencuri wang ibu bapa untuk keperluan yang tidak memberi manfaat kepada mereka. Bagi pelajar yang kerap bersosial dan sering keluar berpasangan tanpa sebarang ikatan yang sah, mereka ini mudah terjerumus kepada perkara-perkara yang merosakkan akhlak. Tingkah laku ini telah menukarkan tumpuan utama pelajar kepada pelajaran dan lebih leka kepada berseronok-seronok dan menghabiskan masa dengan berpacaran dengan pasangan. Langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah pergaulan bebas antara pelajar lelaki dan perempuan di Politeknik Malaysia. Al-Ghazali Darussalam menjelaskan manusia menyedari hati merupakan unsur paling penting dalam kehidupan yang tetap berfungsi sampai akhir zaman. Oleh itu, kita harus merawat dan memeliharanya dengan baik agar tidak rosak dan dipenuhi penyakit yang dapat memberi kesengsaraan kepada diri manusia. Hati yang bersih dan jernih adalah hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap saat melakukan komunikasi dengan Allah sehingga selalu berada dalam bimbingan dan hidayahnya. Mata, hati dan tubuh manusia sentiasa dibimbing oleh hati untuk selalu memandang, mendengar dan menerima nasihat dan petunjuk dari Allah dengan hati yang terbuka. Beberapa cara untuk menjaga dan merawat hati supaya bersih adalah: yang pertama, selalu ingat pada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, selalu memuji kebesarannya. Yang ketiga, mengambil wuduk jika mengalami tuntutan nafsu. Yang keempat, segera memohon keampunan atas kesilapan dan dosa yang lepas. Yang kelima, selalu berzikir untuk mensucikannya. Yang keenam, selalu memohon perlindungan dari godaan syaitan dan tipu daya dunia yang melalaikan. Yang ketujuh, selalu memohon bimbingan dan tuntutan Allah dalam menjalani kehidupan. Yang kedelapan, selalu membaca dan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran dan mentadburinya setiap hari. Yang kesembilan, melatih hati dengan sifat-sifat mahmudah untuk menjadi insan bertakwa seperti tawakal, sabar, ikhlas, jujur, amanah, rida, kasih sayang, menahan amarah, menahan nafsu dan sebagainya. Yang ke-10, bersihkan hati dan sifat-sifat mazmumah seperti sombong, takbur, riya, dengki, dendam, khianat, kikir, tamak, haluba, memperturutkan hawa nafsu dan sebagainya. Selain itu, yang pertama, hubungan berkualiti di antara remaja, keluarga dan guru. Remaja perlu menyeimbangkan keperluan emosi diri seperti perasaan ingin tahu dan kehendak untuk berpasangan dengan matlamat hidup, iaitu berjaya dalam pelajaran dan mencapai cita-cita yang disematkan sejak kecil lagi. Oleh yang demikian, remaja amat memerlukan hubungan yang berkualiti dan dipercayai dengan ahli keluarga dan guru-guru. Apabila hubungan tersebut dapat disemai, maka remaja akan memilih untuk berkongsi setiap suka dan dukanya serta tidak memerlukan individu lain bagi mengisi kekosongan emosi. Yang kedua, memilih rakan.
Sesuai dengan sifat ingin tahu yang tinggi serta gemar untuk berkawan, sudah tentulah remaja akan mudah didampingi oleh ramai rakan-rakan tanpa mengira peringkat usia. Adalah penting bagi seorang remaja untuk mendampingi rakan-rakan yang baik untuk menjadikan diri sendiri menjadi lebih baik. Rakan yang baik akan mengajak remaja untuk belajar bersungguh-sungguh supaya berjaya dalam pelajaran, mendengar nasihat ibu bapa serta menjadikan pensyarah atau guru-guru sebagai idola untuk maju dalam kehidupan. Rakan yang tidak baik pula mendorong remaja untuk mencuba perkara-perkara yang negatif serta tidak mengindahkan nasihat ibu bapa dan guru-guru. Rakan yang tidak baik juga akan memperkenalkan remaja dengan orang lain tanpa arah tujuan yang khusus serta sering mengajak melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Yang ketiga, kawalan terhadap media sosial. Aspek ini memerlukan kerjasama yang padu di antara remaja sendiri, keluarga, politeknik, masyarakat serta pentadbiran negara. Seperti yang kita tahu, dunia tanpa sempadan pada hari ini menyebabkan semua maklumat yang tidak ditapis mampu sampai kepada pengetahuan remaja. Nilai etika, moral, budaya serta ideologi perlu ditapis sendiri oleh remaja sedangkan pengetahuan mereka adalah terbatas dan kemahuan untuk meneroka perkara-perkara baru adalah sangat tinggi. Oleh yang demikian, kawalan terhadap maklumat yang boleh diakses oleh remaja amat perlu. Sebagai ibu bapa dan guru, peranan sebagai individu yang terdekat dengan remaja perlu digunakan sebaik mungkin untuk menerapkan kesedaran kepada remaja untuk menjauhi portal-portal media yang memberikan pengaruh negatif kepada fikiran dan emosi. Akhir sekali, dalam penutup video ini, hati kita ini adalah punca segala perbuatan dan sifat-sifat manusia yang tercela. Individu yang berdampingan dengan perbuatan maksiat dan zina adalah manusia yang memiliki hati yang kotor dan mati. Perintah Tuhan diabaikan, sebaliknya cenderung mengikut kata hati atas pujukan dan tipu daya syaitan. Pergaulan bebas dalam kalangan pelajar politeknik ini banyak memberikan keburukan berbanding kebaikan. Sebenarnya, usaha yang komprehensif dan proaktif untuk mempantaskan pergaulan bebas ini boleh direalisasikan seandainya ada perkembangan tenaga dalam kalangan ahli masyarakat. Oleh itu, peranan semua pihak seperti keluarga, politeknik, diri sendiri ataupun institusi pendidikan perlulah memainkan peranan yang amat penting dan amat diperlukan dalam usaha untuk membendungkan pergaulan bebas remaja pada hari ini. Kesemua pihak ini harus mencegah gejala ini bermula dengan pendidikan dan penghayatan kepada nilai-nilai agama, budaya dan moral. Hal ini demikian adalah untuk mengelakkan perkara mungkar daripada terus berleluasa sehingga boleh mencemarkan imej sebagai sebuah negara Islam yang termuka di dunia ini. Usaha kerajaan juga perlulah mendidik mahasiswa yang mampu berdaya saing perlulah dilaksanakan dengan segera. Ini akan memberikan ruang yang lebih luas kepada mahasiswa untuk terbabit dengan aktiviti belia dan tidak mampu tertumpu dalam alam kampus saja. Langkah ini dilihat sebagai satu pelaburan dalam pembinaan modal insan. Pelaksanaan ini akan memberikan faedah kepada negara dan menyediakan masyarakat khususnya mahasiswa dan mahasiswi di politeknik. Peranan semua pihak sememangnya diperlukan dalam mengurangkan seterusnya membendungkan gejala yang tidak sihat seperti zina ini dari terus merebak ke dalam saraf-saraf sosial mahasiswa pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. When Allah said, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا